Sharon! Lepas! Pada video ini, admin akan kongsi sinopsis drama Dendam Seorang Mentua episod 36, 37, 38, 39 dan 40 yang akan tayang minggu ini. I nak bagi janda gatal yang dia sedar level dia kat mana? Malam itu, suasana di dalam bilik terasa begitu pekat dan menyesakkan. Haris berdiri kaku di hadapan Sofia dengan pandangan mata yang dipenuhi gabungan antara keputusasaan dan cita-cita yang membara. Wajahnya yang tegang mencerminkan konflik batin yang amat hebat, seolah-olah cinta bukan lagi sekadar perasaan yang tulus, tetapi sebuah misi hidup dan mati yang mesti dimenanginya, walau apa jua risikonya. Sofia hanya mampu membisu dengan tubuh yang menegang di sebalik gaun tidurnya yang putih bersih. Pandangan matanya yang membulat memancarkan rasa tidak percaya serta ketakutan yang mula menjalar ke dalam dirinya, mewujudkan keheningan yang mencengkam dan memperlebarkan jurang emosi antara mereka. Namun, di sebalik konfrontasi itu, satu rancangan yang lebih besar sedang berlangsung. Ungkapan harapan tentang peluang untuk mendapatkan cinta yang bergema merupakan pakatan rahasia antara Haris dan Yasmin. Sebagai dua jiwa yang sama-sama tersisih dan terluka, mereka memutuskan untuk saling membantu demi mencapai matlamat pribadi masing-masing. Haris bertekad untuk mendapatkan Sofia, manakala Yasmin pula berusaha menawan hati Carl. Di sebuah koridor pejabat Re-Empire yang bernuansa moden tetapi terasa dingin, satu konfrontasi fisikal tercetus akibat rancangan rahasia tersebut. Yasmin berjalan dengan langkah yang keras, membawa kemarahan dan dendam yang tidak lagi mampu dibendung demi menyingkirkan Sofia daripada hidup Carl, seperti yang dipersetujui bersama Haris. Penolakan mentah-mentah daripada Carl sebelum ini telah menghancurkan maruah Yasmin berkeping-keping, dan dalam fikirannya Sofia adalah satu-satunya individu yang bertanggung jawab terhadap sikap dingin Carl itu. Tanpa sebarang amaran, Yasmin melangkah ke arah meja kerja Sofia dan terus mencapai segelas air putih, lalu menyiramnya tepat ke wajah Sofia. Air itu membasahi wajah, rambut, dan pakaian Sofia yang hanya mampu memejamkan mata rapat-rapat untuk menahan rasa terkejut serta penghinaan yang amat besar di hadapan rakan-rakan sekerjanya. Ketegangan semakin memuncak apabila Carl tiba-tiba muncul dengan wajah merah menahan marah. Dia segera berdiri di hadapan Sofia untuk melindunginya sambil memberikan reaksi keras terhadap Yasmin. Yasmin terkejut sambil memegang pipinya, merasakan gabungan kesakitan dan cemburu. Namun begitu, dia tetap menganggap badai ini sebagai sebahagian daripada harga yang perlu dibayar demi memisahkan Carl daripada Sofia. Konflik seolah-olah tidak pernah jemu mengikuti kemana sahaja Sofia melangkah. Di sebuah pusat beli belah yang sesak, tepat di hadapan sebuah butik fashion terkenal dengan papan tanda diskaun besar yang mencolok, ketenangan Sofia sekali lagi terganggu oleh kehadiran Haris yang mengambil setiap peluang untuk melaksanakan misinya bersama Yasmin. Haris yang mengenakan jaket kulit berwarna coklat terus menggenggam lengan Sofia dengan kuat, meluahkan segala kekecewaan serta mengungkit kenangan pahit masa lalu mengenai perkahwinan yang gagal mereka laksanakan. Walaupun berasa tertekan dan diselubungi ketakutan di bawah genggaman kasar itu, Sofia cuba mengumpulkan sisa keberaniannya dengan menepis tangan Haris melalui satu sentakan yang kuat demi mempertahankan maruah dirinya dan mengenang arwah suaminya, Muzaffar, yang telah pergi buat selama-lamanya. Namun, Haris yang sudah terlalu jauh tenggelam dalam lautan obsesi dan pakatan gelapnya tidak menghiraukan penolakan itu. Sebaliknya, dia semakin bersemangat untuk merampas Sofia daripada bayang-bayang masa lalunya. Ketegangan mencapai kemuncaknya apabila mereka semua dipertemukan di sebuah bilik mesyuarat berdinding kaca lutsinar, di mana Haris berdiri dengan nafas tercungap-cungap serta pandangan mata yang liar untuk menghalang Sofia daripada keluar dari bilik tersebut. Situasi genting itu berubah apabila Carl melangkah masuk melalui pintu dengan sut kelabu yang kemas. Kehadirannya membawa aura dominasi yang kuat apabila dia terus meletakkan dirinya di antara Haris dan Sofia,
membina benteng pertahanan yang kukuh untuk melindungi wanita itu. Carl memberikan amaran keras melalui pandangan mata yang tajam serta nada suara yang rendah dan mengancam agar Haris tidak melakukan tindakan bodoh lagi di tempat kerja mereka. Haris serta-merta terdiam dan memandang Carl dengan rasa meluat yang mendalam sebelum mengalihkan pandangannya kepada Sofia yang berdiri menggigil di belakang Carl, menyadari bahwa egonya baru sahaja dihancurkan oleh lelaki yang kini menjadi sasaran utama Yasmin. Kehilangan kawalan sepenuhnya akibat obsesi yang membara, Haris nekat menyeret Sofia ke kawasan tangga kecemasan bangunan yang sunyi dan terasing daripada pandangan orang ramai untuk meluahkan seluruh kegilaannya. Di bawah cahaya lampu yang malap dan dinding konkrit yang dingin, Haris melepaskan emosinya yang meluap-luap dengan wajah merah padam serta urat-urat leher yang timbul jelas ketika menuntut pengakuan cinta daripada Sofia. Sofia yang sudah tidak mampu lagi menanggung beban ketakutan yang luar biasa, akhirnya terduduk di sudut tangga sambil menutup kedua-dua telinganya rapat-rapat, cuba menghalang setiap tekanan mental yang menghancurkan jiwanya. Air matanya mengalir deras membasahi pipi, mengiringi tangisannya yang merayu belas kasihan. Namun Haris langsung tidak menghiraukan tangisan itu. Sebaliknya, dia menggenggam pergelangan tangan Sofia dengan kasar dan menarik wanita itu secara paksa dalam usaha terdesak untuk mendapatkan semula dirinya. Masa berlalu, membawa badai emosi itu reda menjadi ketenangan yang dingin, namun syarat dengan kekok di sebuah bilik yang sunyi. Haris sekali lagi berdiri di hadapan Sofia, tetapi dengan penampilan yang jauh berbeza. Kini dia mengenakan baju Melayu putih, bersih lengkap dengan songkok hitam di kepalanya, memberikan gambaran seolah-olah dia bakal mendirikan rumah tangga. Pandangan matanya tidak lagi liar, sebaliknya redup dan dipenuhi beban yang berat. Sofia yang berdiri dengan pakaian formal hanya memandangnya dengan sisa ketakutan serta keletihan yang amat mendalam akibat segala drama yang telah berlaku. Haris menunjukkan tanda-tanda penyesalan dan niat untuk memulakan hubungan baharu yang sah pada penghujung cerita. Namun di sebalik ketenangan dan pakaian pengantin itu, kenyataan tersebut masih menjadi tanda tanya besar. Adakah Haris menebus segala dosanya dengan menikahi Yasmin, atau adakah dia bakal bersama wanita lain?